Okey, hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar-pelajar. Okey, pelajar-pelajar tingkatan 1, saya memperkenalkan diri saya, Cik Zaki daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Guar Nangka. Pada video kali ini, saya akan membuat sesi pengenalan mengenai sains, Jadi ini adalah bab yang pertama untuk kamu pelajari. Okey, kita pergi ke slide yang seterusnya. Apa itu sains? Okey, apakah itu sains? Okey, kalau kamu perhatikan dalam gambar raja ini, saya ada beri maklumat tentang definisi sains, iaitu kajian sistematik. Sistematik, kajian yang sistematik ni maksudnya kajian yang ada sistem. Dia start daripada mula, tengah dan akhir. Itu maksud sistematik. Dia berjalan mengikut aturan dia. Dan sains ialah kajian sistematik terhadap fenomena semula jadi. Fenomena semula jadi ni kamu tahulah kan, apa yang berlaku di muka bumi ni, apa semua tu. Okay, bagaimanakah benda-benda terjadi, kenapa dia terjadi. Okay. Kemudian sains itu juga adalah fenomena semula jadi, adalah kejadian yang berlaku dalam alam sekeliling dan dapat dijelaskan secara saintifik. Apa benda yang berlaku pun kita boleh jelaskan dengan sains. Okey, contoh fenomena semula jadi yang ada, yang pernah kita tengok, yang pernah kamu tengok, ialah pembentukan pelangi. Macam mana pelangi terbentuk? Pelangi terbentuk bukan saja selepas hujan, tapi kalau kamu pergi ke tempat-tempat contohnya air terjun, kawasan perkelahan pun kamu akan nampak di mana pelangi terbentuk kan, di kawasan air terjun. Kemudian fenomena ais yang mencair, iceberg yang besar-besar tu, macam mana dia mencair. Dan macam mana pembesaran seekor katak. Okey, macam mana katak tu daripada jadi berudu, asalnya berudu menjadi seekor katak. Sama juga dengan manusia jugalah, daripada bayi sekarang kamu sudah menjadi naik tingkatan 1. Okey, kemudian kita tengok slide yang seterusnya. Mengapa kita semua kena belajar sains? Apakah kepentingan sains? Sains membantu kita memahami alam sekitar. Dengan sains kita dapat memahami alam sekitar. Sains meningkatkan taraf kehidupan. Dengan sains kita boleh meningkatkan taraf kehidupan kita. Contohnya dulu, zaman-zaman dulu, mana ada kereta. Sekarang dengan teknologi sains, kereta dicipta, kapal terbang dicipta, roket dicipta. Kemudian seterusnya adalah sains menawarkan kejayaan yang berasaskan sains. Siapa yang belajar sains nanti bila dia minat sains, dia akan mendapat pekerjaan yang ada kaitan dengan sains. Nanti kita akan tengok apakah kejayaan-kejayaan yang berasaskan sains. Kemudian sains menyumbang kepada penemuan dan penciptaan baru. Dia menyumbang kepada penemuan. Contohnya macam sekarang ni, dalam bulan 3 nanti kita akan dapat apa orang panggil tu, vaksin untuk mengubati penyakit COVID-19. Slide yang seterusnya iaitu kepentingan sains dalam kehidupan seharian. Contohnya dalam bidang perubatan, dalam bidang pengangkutan, teknologi maklumat dan komunikasi ataupun ICT, dalam bidang pertanian dan juga dalam bidang perindustrian. Ini adalah kepentingan sains. Kenapa sains itu penting? Sebab dia relate, berhubung dengan kehidupan harian kita. Kemudian seterusnya kita tengok kepada slide yang seterusnya, iaitu kerjaya. Apa yang dalam sains, apa yang kamu boleh bekerja apabila kamu menceburi bidang sains. Contohnya, sains ni dia ada banyak cabang dia ada banyak dahan dia. Contoh yang pertama ialah biologi, di mana biologi ni dia mengkaji aspek kehidupan dan persekitaran. Dia mengkaji tentang anatomi badan,
badan kita, manusia, apa yang ada dalam manusia, apa yang ada dalam sistem pencernaan, apa yang ada dalam sistem otak kita. Itulah contoh-contohnya lah. Itu biologi ya. Dan kejayaan yang berkaitan dengan biologi, kamu akan dapat nanti bila kamu minat dengan tentang biologi, kamu akan jadi seorang ahli biologi, doktor, ahli veterinari ataupun doktor haiwan, okey, dan guru sains macam saya lah. Okey, juga kemudian cabang lain seperti kimia. Apa itu kimia? Dia mengkaji sifat-sifat bahan dan bagaimana bahan itu bertindak balas dengan bahan lain. Contohnya macam air bertindak balas dengan udara, apa berlaku? Kan, karbon dioksida bertindak balas dengan logam, apa yang berlaku? Contohnya asid bertindak balas dengan alkali, apa yang berlaku? Okey, apakah kejayaan yang berkaitan dengan sains, dengan kimia? Anda akan menjadi seorang ahli kimia, seorang jurutera kimia, seorang ahli farmasi, bagi ubat ke orang, dan sebagai guru sains dan lecturer pun boleh lah. Okey, kemudian cabang yang ketiga ialah fizik. Apa itu fizik? Fizik, kita akan berinteraksi dengan jirim dan tenaga, berkaitan dengan tenaga. Macam mana tenaga elektrik dihasilkan, macam mana tenaga haba dihasilkan, macam mana tenaga nuklear dihasilkan. Kejayaan dia, ahli fizik, jurutera mekanikal ataupun engineer dan guru sains. Okey, kemudian cabang yang seterusnya ialah perubatan, mengkaji tentang badan manusia, kesihatan manusia, contohnya doktor gigi dan ahli farmasi. Astronomi, pernah dengar kan astronomi kan? Mengkaji tentang planet dan bintang. Kamu boleh jadi seorang ahli astronomi dan seorang angkasawan. Geologi, okey, dan seterusnya geologi, mengkaji tentang batuan dan mineral. Ahli kajian bumi, kejayaan yang berkaitan. Contohnya kamu boleh bekerja di mencari gali minyak kan, geologi. Lepas tu mengkaji tentang batu-batu, apa yang ada dalam batu tu, emas ke, berlian ke kan, ataupun unsur-unsur yang boleh kita bawa keluar daripada bumi untuk kita pasarkan, contohnya. Kemudian ahli botani yang ada kaitan tentang tumbuhan. Botani ni berkaitan dengan tumbuhan. Dia mengkaji tentang tumbuh-tumbuhan. Jadi orang yang minat dalam botani ni, dia bolehlah nanti dia ekstrak bahan-bahan dalam tumbuh-tumbuhan untuk dia buat ubat-ubatan ataupun apa-apa saja. Okey, itu adalah pengenalan untuk sains, pengenalan sains daripada saya, cikgu sains anda. Okey, kita akan berjumpa lagi dan saya harap kamu boleh ulang balik video ini. Okey, saya harap kamu semua dapat belajar dengan tenang. Sekian saja, kita akan berjumpa lagi pada video yang seterusnya. Sekian, terima kasih.